Hai, Assalamualaikum. It's me Syafinas and welcome back to channel Pukul 3 Pagi. Terima kasih sebab dah klik video ni. Dalam video kali ni, kita akan bercerita tentang seorang pembunuh bersiri yang bernama Todd Kohlhepp. Todd Kohlhepp ni juga dikenali dengan nama The Amazon Review Killer. Todd dapat nama macam ni sebab dia ada satu perangai pelik, iaitu dia akan beli senjata pembunuhan dia secara online dan lepas tu dia akan tinggalkan review-review yang jujur pasal pembelian dia tu. Contohnya macam kalau dia beli kapak, review tu dia akan tulis dia guna untuk tetak orang, kapak tu ringan ke berat, tajam ke tidak, macam tu. Sekali baca review dia ni, mungkin orang ingat, oh sajalah mak ni nak buat lawak kan. Tapi lepas Todd Kohlhepp tertangkap, barulah terbongkar yang sebenarnya review dia tu bukan gurauan. Tapi sebelum kita sambung cerita ni, Nas nak minta tolong korang untuk subscribe channel ni dan like video ni untuk membantu channel ni berkembang. Let's jump into today's story. Sebelum kita pergi ke cerita apa jenayah yang Todd dah buat, kita tengok sikit zaman kanak-kanak dia supaya mungkin kita boleh faham kenapa Todd ni jadi mental case sampai macam ni. Masa kecil, Todd tinggal dengan family dia, ada mak dia, ayah tiri dengan adik tiri dia. Todd ni seorang budak yang annoying sejak dia kecil lagi. Dia ni jenis yang akan menangis dan mengamuk tiap-tiap kali dia tak dapat apa yang dia nak. Dekat sekolah pun, dia buat perangai yang sama sampai tahap dia kena sisih. Sebabnya, dia suka cederakan kawan-kawan kelas dia. Tak ada siapa nak kawan dengan dia. Makin besar, perangai Todd tetap tak berubah. Sampaikan mak dengan ayah tiri dia takut nak duduk dalam rumah sendiri. Diorang akan kunci pintu bilik diorang sebelum tidur. Sebabnya, diorang takut Todd ni akan masuk dalam bilik dan cederakan diorang. Tapi sebenarnya, punca perangai Todd jadi macam ni sebab mak dia juga. Mak si Todd ni terlalu manjakan anak dia sebab dia kesian dekat Todd. Dia kesian Todd ni dah kena tinggal dengan ayah kandung dia sejak dia kecil lagi. Tapi itulah, dia terlampau manjakan Todd ni sampai budak tu jadi besar kepala. Masa Todd berumur 12 tahun, ayah kandung dia tiba-tiba datang balik dalam hidup dia. Bila ayah kandung si Todd ni ajak Todd duduk dengan dia, mula-mula mak dia tak bagi tahu. Tapi macam biasalah, si Todd ni dia buat perangai buas dia sampai mak dia terpaksa bersetuju. So, Todd pun pindahlah pergi duduk kat rumah ayah dia. Tapi, baru sebulan 2 Todd duduk dengan ayah dia dah menyesal. Sebabnya, ayah dia langsung tak jaga dia. Si ayah ni selalu tinggal Todd dekat rumah berhari-hari lamanya, sampaikan Todd ni selalu kelaparan. Todd pun telefonlah mak dia kan, cakap nak pindah balik ke rumah mak dia. Tapi korang tahu apa si mak ni cakap? Mak Todd tak nak Todd balik. Mak kepada Todd ni rasa bila Todd tak ada dekat rumah tu, keadaan keluarga dia orang tu jadi aman tau. Tenang je. Tak ada orang nak mengamuk-ngamuk, pecahkan barang dalam rumah hari-hari. So mak dia tak nak Todd balik. Jadi nak tak nak, Todd kena duduk dengan ayah dia yang tak jaga dia tu sampailah dia berumur 15 tahun. Masa Todd berumur 15 tahun ni, dia kena tangkap dengan polis atas kesalahan merogol. Lepas kena tangkap ni, Todd dihukum penjara selama 15 tahun. Todd dibebaskan pada bulan Ogos 2001 semasa dia berumur 30 tahun. Yang bagusnya pasal si Todd ni, masa 15 tahun yang dia kena spend dalam penjara tu, dia tak sia-siakan. Todd belajar rajin-rajin. Masa Todd dibebaskan, dia dah ada ijazah dalam bidang sains komputer. Lepas dibebaskan, Todd ni dia sambung lagi belajar dalam bidang pengurusan perniagaan. Nampak macam Todd ni dah insaf kan? Tak, korang dengar dulu. Todd mulakan kerjaya dia sebagai seorang perunding hartanah pada tahun 2006. Todd buat sales banyak-banyak sampaikan dia ni jadi seorang top agent dekat Carolina. Dan akhirnya dia berjaya buka agensi hartanah sendiri. Jadi nak dipendekkan cerita, dari segi kejaya, dari segi financial, Todd ni dah berjaya dah. Dia dah senang, dia dah banyak duit. Dengan hasil titik peluh dia ni, Todd membeli sebidang tanah yang sangat luas sebesar 100 ekar. Lepas tu dia buat pagar keliling properti dia tu elok-elok dan dibina rumah dia dekat tengah-tengah tanah tu. Rumah dia tu pun not bad tau, cantik juga. Malangnya cerita yang indah-indah pasal Todd Kohlhepp ni sampai setakat ni je. Sebab dekat sinilah perangai jahat Todd masa dia kecil dulu keluar balik. Dan kali ni jahat dia tu berlipat ganda jadinya. Todd ni, dia percaya yang satu hari nanti tamadun manusia akan hancur. Dan dunia ni akan jadi macam dalam cerita The Walking Dead tu. So, dia buat semua persiapan untuk menghadapi kehancuran yang dia percaya bakal terjadi tu. Dekat dalam kawasan rumah Todd tu, dia ada letak beberapa kontena. Dan dekat dalam kontena ni, dia simpan stok barang banyak-banyak. Dia simpan banyak keperluan asas macam makanan, toilet paper. Diorang tak pakai air kan.
first aid kit dan senjata api. Tapi dalam banyak-banyak kontena yang ada dekat properti dia tu, ada satu kontena yang dia jadikan sebagai tempat untuk dia kurung mangsa-mangsa dia. Pada masa ni, Todd dah mula aktif menculik, merogol dan membunuh, dan kebanyakan mangsa-mangsa dia ni dah kena tanam dekat dalam kawasan rumah dia tu. Untuk kegiatan jenayah dia ni lah, Todd akan selalu beli barang-barang macam pisau, gergaji, padlock dan taser secara online di website Amazon. Bila barang-barang yang dia order ni dah sampai, Todd ni memang rajin tinggalkan review. Dan dalam review dia ni, dia betul-betul tulis apa yang dia buat dengan barang-barang dia ni. Contohnya macam padlock yang dia beli tu, padlock tu lah yang dia guna untuk kunci kontena tempat dia mengurung mangsa dia. Selama 13 tahun, Todd berjaya menutup perbuatan jahat dia dengan licik. Sampailah kehilangan dua individu yang bernama Kayla Brown dan Charles Carver. Pada 31 Ogos tahun 2016, Kayla Brown dengan teman lelaki dia iaitu Charles Carver hilang selepas mereka berdua ni ambil upah untuk bersihkan tanah dekat rumah Todd. Masa diorang berdua ni sampai dekat rumah Todd ni tunjukkanlah kawasan yang kononnya diorang nak kena bersihkan tu. Adalah rumput-rumput lalang-lalang sikit macam tu. Lepas tu si Todd ni suruhlah Charles pergi ambil barang dekat dalam salah satu kontena yang ada dekat situ. Bila Charles keluar je dari kontena tu, Todd ni dia terus pergi tembak Charles sebanyak 3 kali di bahagian dada. Lepas tu, Todd terus paksa Kayla untuk masuk balik ke dalam kontena tadi dan leher Kayla dirantai ke dinding kontena sama macam orang tambat anjing tu. Kayla dikurung kat dalam kontena dan lepas tu Todd pergi tanam mayat Charles. Sepanjang tempoh Kayla diculik ni, dia dicabul berkali-kali dan dia dibuat tak ubah macam binatang. Pada mulanya, kehilangan Kayla dan Charles tak berapa mendapat perhatian. Tapi keluarga dan kawan-kawan Charles mula mengesyaki ada sesuatu yang tak kena bila ada status update yang pelik dimuat naik ke laman Facebook Charles. Keluarga Charles tahu yang tulis post tu bukanlah Charles, tapi orang lain. Keluarga Charles pun terus melaporkan kehilangan Charles dan Kayla ke pihak polis. Kemudian pada 3 November, pihak polis sampai ke rumah Todd untuk mencari Kayla dan Charles. Masa ni sebenarnya pihak polis tak tahu pun yang memang Kayla terkurung dekat situ. Cumanya mereka dapat tips yang ada kawan Kayla pernah bagi tahu pasal Kayla dan Charles ambil upah untuk potong rumput dekat rumah Todd. Masa diorang tengah pusing-pusing dekat kawasan rumah Todd yang besar tu lah, diorang terjumpa satu kontena. Pihak polis ni, diorang boleh dengar yang dinding kontena tu macam diketuk-ketuk dari bahagian dalam. Bila diorang pecahkan pintu kontena tu, kat situlah diorang temui Kayla yang dalam keadaan terantai ke dinding kontena. Lepas Kayla diselamatkan, Todd terus diberkas dan dibawa ke balai polis. Semasa Todd disoal siasat, Todd tak berdolak dalih. Dia mengaku semua perbuatan dia, termasuklah pembunuhan yang dia dah buat seawal tahun 2003 lagi. Dia ni kena tangkap pada tahun 2016 tau. Dan dia mengaku yang dia dah mula membunuh sejak tahun 2003. Pembunuhan yang paling awal yang dilakukan oleh Todd ialah pada November 2003 di satu kedai yang menjual motosikal jenis superbike. Puncanya dia lakukan pembunuhan ni ialah sebab dia claim yang dia dilayan dengan buruk oleh staf dekat kedai tu. Sebab tak puas hati, Todd ni dia pergi tembak ke semua 4 orang staf yang ada kat dalam masa tu. Tapi sayangnya disebabkan masa tu tak ada CCTV dan tak ada saksi, Todd tak tertangkap sampailah dia mengaku sendiri. Lepas dah ditangkap ni juga, Todd mengaku yang sebelum dia bunuh Charles pada 19 Disember tahun 2015, dia telah membunuh sepasang suami isteri iaitu Johnny dan Megan Coxey. Cara dia umpan suami isteri ni sama juga macam mana apa yang dia dah buat pada Kayla dan Charles. Johnny dan Megan pergi ke rumah Todd sebab kononnya Todd nak upah diorang buat kerja bersih-bersihkan tanah. Tapi bila suami isteri ni sampai kat situ, Todd terus tembak Johnny dan Megan pula dikurung sama macam Kayla. Megan dibunuh lebih kurang seminggu selepas tu, iaitu pada 25 Disember 2015. Sebab kata Todd, Megan ni terlampau kuat melawan. Kubur Johnny dan Megan ditemui bersebelahan dengan kubur Charles dekat dalam kawasan rumah Todd. Todd juga mengaku yang sebenarnya dia sendiri tak tahu berapa ramai mangsa yang dia dah bunuh. Dia cuma cakap tak cukup jari nak kira. Syaitan gila kan dia ni.
Pihak siasatan juga percaya yang ada banyak lagi kes pembunuhan yang tak selesai di sekitar Carolina terutamanya yang boleh dikaitkan dengan Todd Kohlhepp. Tapi sayangnya, setakat ni tak ada bukti kukuh untuk jatuhkan tuduhan ke atas Todd dengan kes-kes yang lain ni. Tapi, kes-kes pembunuhan yang Todd dah mengaku ni pun dah cukup untuk buat Todd meringkuk kat dalam penjara sampai dia mereput. Kebanyakan harta benda Todd juga telah dilelong dan hasil dari lelongan ni telah didermakan pada keluarga-keluarga mangsa. Okay guys, habis dah cerita pasal The Amazon Review Killer, Todd Kohlhepp. Sebab itulah Nas pernah cakap dalam video Nas yang sebelum ni, kadang-kadang manusia ni lebih menakutkan dari yang bukan manusia. I always say, at the end of my video, I always say, be safe. Sebab benda-benda macam ni lah. Macam si Todd ni, mak dia manjakan dia sangat dari kecil sampai dia spoil dan last-last bila dia dah besar, dia rasa yang dia above everyone else dan dia boleh buat sesuka hati dia. Tapi nasib baiklah dia ni memang tak ada harapan nak keluar dari penjara dah. Merebutlah kau kat dalam tu. So, be kind, be safe and I will see you in my next video. Bye. Assalamualaikum.